Okey, jualan bersih selesai. Sekarang kita nak cari seterusnya, format seterusnya, tolak kos jualan. Okey, pada kali ni awak perlu mencari kos jualan bagi perniagaan ini. Jualan dah ada sebanyak 92,700. So, berapa kos yang boleh membawa nilai kepada 92,000? Awak kena cari. Jadi, kalau boleh, awak tulis perkataan tolak ataupun simbol tolak, awak tulis kos jualan, garis. Cikgu lebih suka awak garis supaya kita nampak, ini, oh, sekarang kita nak cari kos jualan. Okey? Yang pertama adalah inventory awal. Dalam soalan, biasa dia tulis inventory awal ataupun inventory 1 hari bulan. Awak cari, mesti ada. Okey, cikgu akan letak di kolom yang kedua. Ini cikgu punya, soalan cikgu punya. Kolom kedua. Jangan tanya cikgu, kolom pertama kenapa tak letak kolom ketiga. Jangan tanya lagi, nanti awak nampak. Nanti cikgu jelaskan. Awak akan nampak kenapa kolom-kolom ini berfungsi. Okey, selepas inventory awal, awak cari belian. Mesti ada belian. Dalam perniagaan tak ada belian tu bukan perniagaan lah. Okey, kalau ada catatan tunggal belian saja, senang. Awak just ambil saja masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Kadang-kadang dalam soalan dia tulis jualan dan belian. Debit dan kredit, kedua-dua ada nilai. Jadi, awak kena tahu sifat belian adalah debit. Awak ambil nilai debit, awak masuk dalam kolom yang pertama dulu. Letak di kolom yang pertama dulu. Okey? Ada tak dalam soalan belian? Kalau ada, terus masuk. Kalau kadang-kadang soalan dia letak jualan dan belian kan? Bukan, belian dan jualan kan? So, nilai debit pun ada, nilai kredit pun ada. Awak tak tahu mana satu, awak ambil nilai debit. Kena ingat belian bersifat debit. Okey? Kemudian, selepas awak dapat belian, awak kena tolak pulangan belian ataupun pulangan keluar. Okey, kalau nak cari pulangan belian, pulangan keluar. Pulangan belian dan pulangan keluar ni merupakan catatan kontra kepada belian. Belian bersifat debit, so pulangan belian akan kredit lah. Awak cari dalam imbangan duga sebelah kredit pulangan belian ataupun dia tulis pulangan ataupun dia tulis pulangan keluar. Okey, cari. Kalau ada, awak masukkan di bawah belian seperti yang cikgu catat ni. Okey, boleh? Cikgu ada, soalan cikgu ada, sebab tu cikgu tulis. Awak tak ada, tunggu dulu. Ada lagi penjelasan cikgu yang lain. Yang ada, tulis, record seperti yang cikgu buat sekarang. Okey? Selepas awak dapat belian dan tolak pulangan belian, awak tolak dulu belian dan pulangan belian di kolom pertama ni dulu. Okey, awak akan dapat perkataan belian bersih sebanyak 39,350. Sama juga dengan jualan tadi. Jualan tolak pulangan jualan dapat jualan bersih. Belian tolak pulangan belian dapat belian bersih. Sama seperti yang di atas. Okey, boleh? Okey, jadi cikgu delete dulu debit dan kredit ni. Cikgu tak nak. Sebenarnya dia tak ada dalam ni. Cikgu letak supaya awak tahu belian debit ambil di sebelah debit. Pulangan belian kredit ambil di sebelah kredit. Boleh? Okey, setakat ni okey? Inventory awal, letak di kolom yang kedua. Belian, kalau ada belian, tolak pulangan belian, letak di kolom yang pertama dulu. Dan seterusnya awak akan dapat belian bersih. Okey, seterusnya, selepas belian bersih, sekiranya perniagaan awak ni ada beli barang secara import, okey, import daripada luar. Jadi, ada beberapa kos yang akan kita tambah yang menyebabkan kos barang yang kita beli tu akan meningkat. Okey, antaranya adalah angkutan masuk. Okey, awak tengok dalam soalan awak, ada tak angkutan masuk? Sekiranya ada, awak kena tambah di bawah belian bersih ini. Angkutan masuk ni macam awak import barang, beli barang niaga, tak kisah daripada dalam negara ataupun luar negara. So, perkhidmatan yang menghantar barang kepada kedai awak sendiri, itu adalah charge angkutan masuk. Ada charge lah orang hantar barang kat kedai kita. Jadi, antara lagi kos yang terlibat adalah duty atas belian. Ini kes kalau import barang daripada luar. So, kalau ada duty atas belian ni, cukai import, apa-apa perkataan yang berkaitan dengan belian, cukai import, duty atas belian, awak kena tambah di bawah belian bersih ni. Disebabkan kos-kos ini yang menyebabkan kos bagi sesuatu barang tu akan mahal sikit lah.
Itu kalau barang-barang daripada luar negara. Sebab tu kalau awak lihat barang-barang overseas semua mahal. Sebab kos-kos macam ni lah. Lagi, insurans atas belian. Ya, nak shipping, nak hantar apa-apa barang kepada awak, kalau ada kerosakan, kita boleh claim insurans. So, insurans pun kita kena tambah di bawah belian. Lagi kemudian upah atas belian. Ini semestinya lah yang menghantar barang tu kita ada charge dikenakan ke atas kita. Okay, so biasanya dalam soalan ada 4 perkara ini, 4 kos ini yang akan menyebabkan belian bersih itu akan bertambah. Cikgu ulang, angkutan masuk, duty atas belian, insurans atas belian dan upah atas belian. Okey, kalau ada dalam soalan awak tambah di bawah belian bersih seperti yang cikgu tulis ini. Okey, kalau dalam soalan dia tulis upah dan gaji, jangan masuk. Sebab itu adalah belanja. Kalau dia tulis upah sahaja, itu adalah upah atas belian. Ya, awak boleh masuk dalam ni. Kalau soalan dia letak angkutan sahaja, jangan masuk di bawah belian bersih. Sebab kalau dia letak angkutan saja, itu adalah belanja. Nanti kita akan masuk dalam belanja. Angkutan masuk ni dia akan tulis angkutan masuk. Okey? Kalau soalan ada tulis angkutan saja, jangan letak. Ia adalah belanja. Okey? Nanti kita tunjuk angkutan tersebut. Boleh? Jadi angkutan masuk, duty atas belian, insurans atas belian dan upah atas belian. Kalau ada, tambah. Okey, kita sambung lagi. Sebelum tu cikgu tunjuk sikit kat sini. Cikgu cut jualan bersih ni. Sebelum ni ada jualan tolak pulangan jualan. Sebab tak muat. Jadi cikgu terpaksa potong supaya cikgu boleh tunjuk sampai ke bawah lagi. Nanti cikgu akan potong lagi. Tapi dalam kerja awak, dalam homework awak memang dah ada jualan tolak pulangan. Nanti awak jangan cakap kenapa tiba-tiba hilang pula yang atas. Sebab slide cikgu tak cukup. Okey? Kemudian kita teruskan lagi, setelah awak tambah angkutan masuk, duty atas belian, insurans dan upah, kita akan jumlahkan daripada belian bersih, jumlahkan dia, nampak cikgu jumlah sebanyak 42550. Letak di kolom yang kedua. Okey? Yang jumlah tu letak di kolom yang kedua. Okey? Ini dikenali sebagai kos belian. Awak kena tulis kos belian. Belian bersih tambah kos-kos yang terlibat, jumlah tersebut adalah kos belian. Letak di kolom yang kedua. Okey? Sekarang sebelum ni kita nak cari kos jualan. Kita baru dapat kos belian. Tak sampai, tak habis lagi. Okey? Katalah dalam soalan awak tak ada upah atas belian, tidak ada insurans atas belian, tidak ada duty atas belian, tidak ada angkutan masuk, tak ada 4 kos ni. Okey, cikgu delete dulu. Ni tak ada. Maksudnya semua tak ada. Hanya kalau semua tak ada, bermaksud kos belian jumlah 42550 ni tak wujudlah, tidak ada. Okey, cikgu delete. Kalau tak ada perkara yang di bawah tadi, bermaksud belian bersih ni bila awak belian, tolak pulangan belian, awak dapat jumlah, jangan masuk di kolom pertama. Jumlah tu terus masuk di kolom yang kedua. Okey? Kalau soalan, tengok pada soalan lah. Kalau ada semua, awak akan dapat kos belian baru masuk di kolom yang kedua. Kalau semua 4 kos sebelum ni tak ada, belian bersih tu akan terus masuk di kolom yang kedua. Boleh? Seterusnya, kalau soalan awak tidak ada upah atas belian, insurans atas belian, duty atas belian, angkutan atas masuk, pulangan pun tidak ada. Pulangan belian, pulangan keluar pun tak ada. Semua tak ada. Bermaksud belian bersih pun tak akan wujud, kos belian pun tak ada. Kalau semua ni tak ada, awak hanya ada belian sahaja, awak tak boleh letak belian ni di kolom pertama. Awak buang, awak masuk di kolom yang kedua. Kalau perkara-perkara di bawah tu semua tak ada, hanya ada belian saja, terus jawab masuk belian tu di kolom yang kedua. Okey, lagi. Sekiranya ada soalan awak, pulangan belian tak ada. Hanya ada angkutan masuk, ni cikgu bagi contoh angkutan masuk ataupun duty atas belian. Ataupun dalam soalan hanya ada satu saja, insurans atas belian. Ataupun dalam soalan hanya ada upah atas belian. Contoh.
tak ada pulangan tapi terus ada angkutan masuk dan duty atas sebelan. Ini contoh saja. Kalau ada satu, letak satu. Kalau ada dua, letak dua. Kalau ada empat pun letak empat. Okey, letak dulu di bawah belian dan jumlahkan dia sebab awak kata awak tambah. Jumlahkan dia, jadikan dia sebagai kos belian. Jadi kos belian juga. Okey, belian tambah segala kos-kos belian yang terlibat. Awak akan masuk di kolom yang kedua. Butiran dia adalah kos belian. Ini cikgu berikan segala kemungkinan soalan yang awak akan terima. Sebab cikgu takut awak tak, cikgu tak nak awak kurang mahir dalam penyediaan kolom-kolom ni. Sebab ada murid dia agak keliru dengan penggunaan 3 kolom ni. Okey, jadi sekarang ni awak dah nampak. Kolom pertama ni fungsi dia bagaimana. Kolom kedua ni fungsi dia bagaimana. Kolom ketiga tu nanti kita akan lihat lagi.